Assalamualaikum dan selamat petang. Anda bersama saya Nadia Azmi dalam episod baru untuk Hello Doktor. Kali ini topiknya adalah tentang suatu masalah yang serius. Malah kerajaan Malaysia menyasarkan untuk mengurangkan peratusan kanak-kanak yang mengalami masalah atau kondisi bantut. Kalau saya beri sedikit data, di Malaysia pada tahun 2019 didapati 1 daripada 5 kanak-kanak di bawah umur 5 tahun mengalami masalah bantut. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang statistik ini dan tentang bantut di Malaysia, jom kita lihat bingkisan tersebut. Bantut merujuk kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah ketinggian tidak seiring dengan usia mereka. Ini juga boleh menjadi penanda ukur bagi mengesan masalah malnutrisi kronik dalam kalangan kanak-kanak. Malnutrisi kronik bukan hanya masalah sementara. Ia membawa risiko serius kepada kanak-kanak, melemahkan sistem pertahanan tubuh mereka dan menjadikan mereka lebih mudah terkena penyakit sepanjang hayat. Lebih daripada 76.6 juta kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di Asia dan sekitar 63.1 juta kanak-kanak di Afrika menghadapi cabaran masalah bantut yang serius pada tahun yang sama. Berdasarkan tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2022, sebanyak 21.2% atau 1 dalam 5 kanak-kanak dan 6.8% daripada remaja mengalami masalah bantut di Malaysia. Kesannya bukan sekadar pada tumbesaran, malah mungkin mental juga. Persoalannya, adakah ibu bapa kini cakna dengan masalah bantut? Baiklah, itu dia. Masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak ini tidak boleh dipandang remeh kerana ia membawa pelbagai cabaran termasuk cabaran fizikal, cabaran perkembangan mental dan juga dikatakan boleh membawa maut. Dan untuk memperbincangkan dengan lebih lanjut tentang keadaan atau kondisi bantut dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia, kita ada 2 orang tetamu di studio, iaitu yang pertama sekali adalah Dr. Faizal Muhammad Fazli, pakar perunding kanak-kanak daripada Hospital Pakar KPJ Tawakal, Kuala Lumpur. Jadi selamat datang. Assalamualaikum Dr. Faizal. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput saya. Ya, dan kita juga ada Puan Rasha Diba Ibrahim Elias Rahman, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pemakanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Puan Rasha, selamat datang ke Hello Doktor. Baik, saya nak tujukan soalan yang pertama kepada Dr. Faizal. Dr. Faizal, selalunya kita akan bermula dengan definisi topik pada kita hari ini. Dan hari ini adalah tentang bantut. Kita nak tahu apakah sebenarnya itu bantut. Kalau kita lihat pada persepsi orang ramai, mungkin pada mereka, bantut itu seorang kanak-kanak yang kecil, yang pendek. Tetapi kita tahu kanak-kanak ini datang dalam pelbagai saiz dan bentuk. Apakah yang membezakan antara yang normal dan apakah itu sebenarnya bantut, Dr. Faizal? Baik. Bantut kalau dalam bahasa in English stunting. Yes. Itu yang saya rasa itu definisi bantut itu stunting. Stunting bermaksud pendek atau kecil mengikut umur. Jadi betul memang seperti yang Nadia cakapkan, ada anak yang kecil, ada anak yang besar mengikut parents, genetik. Yeah. Tapi bantut ni stunting adalah apabila kita ambil ukuran dia daripada kecil, dia kalau ikut definisi WHO, dia less than 2 standard deviation. Okay. Dia rendah. Dia kecil untuk umur dia. Senang pendek untuk umur lah kalau kata bahasa mudahnya. Kita mengikut purata global. Kita mengikut, yes, ada standard. Mungkin anak-anak di Asia ni, dia ada sebab different in the genetic tu. Jadi kalau standard definitionnya, less than 2 standard deviation. Less than 2 standard daripada normal, purata lah kalau kita kata untuk umur. Jadi berbeza dengan wasting, sebab ini benda yang kadang-kadang kita boleh confuse. Stunting bantut itu pendek mengikut umur, wasting berat rendah untuk tinggi. Okay. Berbeza. Jadi kalau ikutkan definisi, itulah definisinya, kecil untuk atau pendek untuk umurnya. Dan ukuran ini diambil kepada kanak-kanak yang berada di bawah umur 5 tahun? Kita jadi sebabkan itu antara umur yang paling penting untuk kita pantau tumbesarannya, sebab itu waktu yang paling kritikal. Yeah. Sebenarnya dia ada term first 1,000 days, daripada conception, daripada dalam kandungan hingga the second birthday lah. So itu waktu paling penting untuk kita pastikan nutrisi anak tu optimum. Jadi waktu itulah yang kita perlu pantau tumbesaran, termasuk mengukur tinggi dan berat.
Ya, Puan Rasha, kalau kita tengok bingkisan tadi tentang statistik masalah bantut di Malaysia dalam kalangan kanak-kanak, hampir 22%. Kalau pada tahun 2019, 22% kanak-kanak yang mengalami bantut di Malaysia, iaitu hampir 10 kali ganda purata global dikatakan. Boleh Puan Rasha terangkan tentang statistik ini dan itu kalau tahun 2019. Kalau sehingga kini bagaimana? Adakah peratusan kanak-kanak yang mengalami bantut berjaya dikurangkan? Okey. Bila kita bercakap tentang masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak, saya nak highlightkan dulu yang sebenarnya kita tengah bercakap tentang kanak-kanak yang berumur 18 tahun ke bawah. Itu yang kita definisikan sebagai kanak-kanak. So bila kita berbincang tentang masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak, seperti mana yang doktor cakapkan tadi kan, kita memang pantau rapat untuk kanak-kanak yang berumur bawah 5 tahun sebelum masuk sekolah. So jadi data yang daripada National Health Mobility Survey, tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan, yang mana kita buat subsequent 4 yearly di bawah Kementerian Kesihatan, memang menunjukkan trend bantut dalam kalangan kanak-kanak bawah 5 tahun. Sebab indikator ini adalah salah satu daripada indikator globalnya yang kita ambil yang mengukur status sosioekonomi dan juga sesebuah negara. Yang mana kadar bantut di kalangan kanak-kanak bawah 5 tahun ni dibandingkan dengan negara yang lain. So di Malaysia memang trend kita tengok daripada tahun 2016, 17, 18 dan 19 trend tu meningkat. Tetapi alhamdulillah saya juga nak maklumkan bahawa tahun 2022 kita nampak sedikit penurunan ya. Kalau tadi daripada 22% dah turun kepada 21%. Data terbaru daripada kajian tersebut. Dan itu saya nak highlightkan juga bahawa data itulah data populasi. Bermaksud kita ambil data tu melalui random community di luar. Ya. Tapi jika di Kementerian Kesihatan kami bandingkan kepada kanak-kanak yang datang ke klinik kesihatan kita Kementerian Kesihatan di bawah kanak-kanak di bawah 5 tahun ini, puratanya ataupun peratusnya ialah bawah pada 2%. Tak ramai masalah bantut yang kita dapati kanak-kanak ni. Dan trend juga tadi data populasi, bila kita bandingkan dengan data klinik, trend ini juga sedang menurun Alhamdulillah, itulah yang data terbaru yang saya boleh kongsikan. Okey, Dr. Faizal, kalau antara kanak-kanak perempuan dan lelaki, golongan yang mana yang lebih cenderung untuk mendapat masalah bantut ini? Mengikut survey itu, lelaki lebih cenderung kepada masalah bantut dibandingkan dengan kanak-kanak perempuan. Tapi tidak ada explanation atau sebab yang boleh kita tak ada asas atau bukti yang menunjukkan kenapa tu tidak tahu kenapa. Tapi memang daripada segi statistiknya memang nampak lebih kepada lelaki berbanding dengan kanak-kanak perempuan. Itu kalau di Malaysia sahaja atau di serata dunia? Yang maklumat yang saya dapat tu di Malaysia saja. Di serata dunia saya rasa memang lebih kepada lelaki lah kalau dibandingkan perempuan. Tapi tak jauh beza pun antara statistiknya lelaki dan perempuan. Sebenarnya mungkin lebih banyak info yang belum kita dapat kupas dari tentang bantut ini. Banyak mungkin research yang perlu dilakukan. Betul. Masih lagi dalam keadaan begitu. Betul. Baiklah, kita akan kembali selepas ini, tetapi kita akan mengupas dengan lebih terperinci masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak. Mungkin apakah punca-puncanya, faktor-faktor yang menyebabkan masalah bantut selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam Hello Doktor, di mana kita memperbincangkan tentang masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak. Dan tadi saya ada ajukan soalan kepada pakar kita di dalam studio. Adakah ada beza di antara perempuan, kanak-kanak perempuan dan lelaki dalam masalah bantut atau tidak? Dan kita nak tahu juga kalau di bawah 5 tahun dan untuk 1000 hari yang pertama adalah sangat penting untuk kanak-kanak. Sampai bila jika seseorang kanak-kanak itu mengalami masalah bantut, sampai umur berapa mungkin mereka terpaksa melalui kondisi sebegini? Puan Rasha, bagaimana? Sampai umur berapa kanak-kanak, sama ada perempuan ataupun lelaki, yang akan mengalami masalah bantut ini? Adakah ia akan berterusan atau akan berhenti juga? Okey, seperti mana yang doktor sebutkan tadi, memang 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting. Maksudnya
jika kita nak mengatasi masalah bantut tu adalah daripada sehinggalah umur 2 tahun ke bawah. Tetapi kita juga perlu maklum bahawa pertumbuhan kanak-kanak itu pesat pada waktu itu, 1000 tahun pertama. Dan bila kanak-kanak itu dah 2 tahun ke atas sehinggalah remaja, masih ada lagi satu second fasa yang mana bukannya terlepas 1000 hari itu dah umur 2 tahun dah bantut, kita tak boleh buat apa-apa. Tidak bermaksud begitu. Bantut ni sangat, mungkin nanti kita akan bincangkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan bantut. Jadi daripada umur itu sehinggalah kanak-kanak itu sebelum balik. Ya, sebagai ibu bapa kita masih ada lagi satu tempoh untuk memastikan kanak-kanak mendapat makanan yang baik, pemakanan yang seimbang, persekitaran yang kondusif untuk mereka membesar dengan elok dan sebagainya. So, selalunya apa yang kita kena ketahui ialah apabila sebelum kanak-kanak tu akhir balik, itu ada satu lagi tempoh yang ibu bapa perlu pastikan segala faktor-faktor yang membantu tu besaran mereka ni diberikan kepada mereka. Sebab apabila kanak-kanak itu dah akhir balik, maka mereka tidak lagi meninggi. Tidak lagi ataupun ketinggian itu menurun. Tahap ketinggian tu kan, kadar kenaikan tinggi tu menurun. Gitu. Kita nak tahu juga ciri-ciri kanak-kanak yang terbantut ini. Mungkin pada persepsi pertama kita ada ciri-ciri adalah fizikal, luaran, Dr. Faizal. Adakah itu benar ataupun mungkin ada ciri-ciri perkembangan mental yang juga disebabkan oleh masalah bantut? Bagaimana kita nak kenal pasti, Dr. Faizal? Baik. Seperti yang saya dah ceritakan definisi bantut ni. Jadi memang kecil. Dia kecil. Jadi sebenarnya susah kalau kita ambil daripada kacamata masyarakat luar. Susah sebenarnya nak mengenali bantut. Kalau dah ramai pula bantut, jadi kita tak nak kenal. Jadi sebab tu pentingnya apa dipanggil tu kena datang untuk pemeriksaan di KK, sebab kita akan ambil ketinggian, berat, semua sebenarnya daripada situ. Sebab daripada rupa fizikal, kalau kita cerita bantut sahaja, stunting, kanak-kanak normal boleh jadi bantut jika nutrisinya kurang. Mungkin daripada perspektif saya sebagai doktor, saya akan tengok jika ada tanda-tanda lain yang menyebabkan dia bantut seperti masalah kesihatan, sindrom, genetik. Jadi itu mungkin akan ada tanda-tanda tertentu mengikut kepada apa penyakitnya. Mungkin kalau saya bagi contoh senang, kalau ada bayi yang lahir jantung berlubang, memang dia akan bantut, dia akan jadi kecil. Disebabkan itu masalah jantung dia. Mungkin ada penyakit yang menyebabkan, tapi ada juga kanak-kanak yang mungkin tiada penyakit, tapi masih boleh mengalami. Ini yang sebenarnya kumpulan yang kita hendak tolong. Sebab dia ni tak ada penyakit. Tapi disebabkan keadaan, dah bawa pakar nutrisi, ini nutrisi lah benda yang paling utama yang kita nak fokus. Sebab kalau sakit itu bergantung kepada penyakit, itu yang sebagai profesional tu yang saya perlu tolong lah. Tapi yang kita nak fokus ni anak-anak yang sebenarnya sihat tapi tak mendapat nutrisi yang optimum dan menyebabkan dia bantut. Nak mengenal pasti anak-anak begini yang sebenarnya sukar. Malnutrisi itu merupakan salah satu faktor utama yang seperti kita ada bincangkan, yang merupakan faktor yang menyebabkan bantut. Dan ini juga bergantung kepada literasi rasanya ibu bapa untuk memberikan pemakanan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi mungkin Puan Rasha boleh terangkan dengan lebih lanjut tentang nutrisi ini dan mungkin ada faktor-faktor lain yang juga boleh menyebabkan bantut. Okey. Bila kita bercakap tentang bantut, memang orang kata bantut disebabkan oleh kekurangan makan, kurang makan. Saya nak highlightkan juga masalah bantut ini bukan semata-mata disebabkan oleh pemakanan. Seperti mana yang doktor sebutkan tadi, masalah kesihatan. Tetapi masalah pemakanan ni kita tengok juga dia sebab dia sangat dipengaruhi oleh sosioekonomi dan juga faktor sosial yang lain. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa bantut bukan sahaja berlaku pada keluarga yang berpendapatan rendah, tapi juga pada keluarga yang berpendapatan lebih tinggi. Kita tengok daripada sudut penjagaan anak, ibu bapa yang bekerja sibuk. Profession dari segi kajian juga menunjukkan bahawa walaupun ibu bapa bekerja, kajian juga menunjukkan ibu bapa yang tidak bekerja, ibu yang tidak bekerja juga mempunyai anak yang bantut. So itu yang kita kena perhatikan sekarang. Betul kita kena fokus pada masalah pemakanan, tetapi siapa yang menyediakan makanan tu? Adakah makanan disediakan? Tapi walaupun makanan disediakan penuh satu meja pun, tetapi anak tak ambil because
mungkin tidak ada penjagaan, maksudnya tidak ada perhatian ataupun dorongan untuk anak itu makan. So isu-isu ni yang kita nak tengok. Siapa yang memberi makan? Kanak-kanak itu berada di bawah tanggungjawab siapa? Jagaan siapa? Mungkin masa ibu bapa bekerja, anak-anak ditinggalkan dengan ibu bapa, atuk nenek kan kadang-kadang. Ya. Jadi isu itu. Kemudian mungkin kanak-kanak ditinggalkan di rumah pengasuh. Ya. Sama ada pengasuh berdaftar atau tak berdaftar, rumah jiran dan sebagainya. Jadi perkara itu yang kita nak tengok. Siapa yang penyedia makanan? Siapa yang menggalakkan anak itu makan? Siapa yang tentukan anak itu makan itu dan makan ini? So dalam konteks bantut ni bukan saja isu pemakanan yang kita nak tengok, tetapi the whole environment yang persekitaran yang disediakan untuk kanak-kanak. Ada banyak faktor yang memainkan peranan. Okey, sebelum itu kita ada satu soalan daripada seorang selebriti. Kita lihat apakah soalannya. Hello doktor, Haiza nak tanya, adakah betul kanak-kanak yang kurang dapat tidur yang berkualiti ini menyebabkan mereka bantut? Baiklah, saya nak mungkin dua-dua tetamu kita untuk menjawab. Saya tujukan kepada Dr. Faizal dahulu. Baik. Kalau nak menjawab soalan tu secara direktnya, memang tidur yang mencukupi penting untuk pembesaran. Sebab hormon pembesaran dia keluar pada waktu tidur. Growth hormone. Tapi dia bukan sesatunya faktor yang menyebabkan bantut. Growth hormone deficiency itu memang satu penyakit lah. Tapi dan ialah bila tak cukup tidur mungkin growth hormone ni akan kurang keluar, tapi pada masa yang sama saya setuju sangat dengan apa Puan Rasha nyatakan tadi, pemakanan. Dia bukan tak cukup makan, tapi pola pemakanan. Pemilihan makanan. Jadi tadi kita dah sebut first 1000 years. Maksudnya dia bukan anak saja. Ibu punya pemakanan pun kena jaga. Jadi sebenarnya pemakanan anak ni reflect kepada apa yang ibu bapa dia makan. Jadi benda ni memanglah kalau saya cakap agak sensitif bunyinya. Tapi memang kadang-kadang kita rasa macam anak kecil ataupun anak terbantut tapi makan ada makan tapi pemilihan makanan tu tidak sesuai. Jadi yang kalau nak menjawab soalan tadi itu betul. Tidur yang cukup tu pun penting. Tapi pada masa ini kita tak boleh fikir tidur sajalah. Pemakanan tu pun kena jaga. Banyak faktor lain yang kena jaga juga. Tidur penting, pemakanan penting. Puan Rasha, kalau tentang pemakanan, Dr. Faizal sebut tadi, makanan yang dimakan oleh ibu bapa juga penting. Itu ada kena-mengena dengan gaya hidup jugalah. Betul. Kan? Ya. Kalau daripada situ saya nak tanya juga Puan Rasha. Ibu yang menyusukan anak, menyusukan bayi. Jika ibu itu tidak mengambil pemakanan yang sihat, juga boleh menyebabkan impak yang negatif kepada bayi. Adakah itu boleh menyebabkan bantut pada masa hadapan kepada bayi tersebut? Okey. Kita reverse sedikit tempoh masanya. Bila kita sebut tentang pemakanan kanak-kanak, reverse pada tanggungjawab seorang ibu. Dia bergantung kepada 1000 hari pertama yang tadi. Maksudnya pertumbuhan dan pembesaran seorang bayi itu bermula daripada usia dalam kehamilan lagi. Apa yang ibu makan akan menjadi makanan anak. Jadi semasa dalam kehamilan tu kita mesti pastikan, ibu-ibu mesti pastikan mereka mengambil pemakanan yang sihat, pemakanan yang seimbang untuk pembesaran bayi tersebut. Dan apabila anak tu lahir, ibu mesti menyusukan anak dengan susu ibu. Suka juga saya nak highlight bahawa anak ni dalam kandungan dia macam parasit kan. So kalau ibu tu makan sihat, anak pun akan jadi sihat. Tetapi sekiranya ibu tu mengalami kurang zat makanan, semasa kehamilan tu, kurang zat makanan dan perkara ini berlaku dalam tempoh yang lama, dan dia akan efek kepada pertumbuhan dan pembesaran janin, dan janin bayi yang dilahirkan nanti akan sangat berisiko untuk menjadi bantut. Tetapi apabila bukannya itu kita nak kata that's it, itu sahajalah, tidak ada correction atau intervensi lain. Apabila lahir, walaupun anak tu katalah normal, dilahirkan normal, kurang berat badan atau tidak, ataupun normal berat lahirnya, tetapi kalau anak itu tidak disusukan, right from lahir, daripada lahir tu terus disusukan dengan susu ibu sehingga umur 6 bulan dan diteruskan sampai umur 2 tahun, dan
walaupun begitu, pada umur 6 bulan, maksudnya tepat pada anak itu lahir hingga umur anak itu 180 hari, mesti dilengkapkan dengan makanan. Ya. Itu baru menjadi satu optimum, kita kata pemakanan yang optimum untuk seorang bayi. Ya. Baiklah, Puan Rasha dengan Dr. Faizal, kita nak tahu juga apakah maksud atau definisi malnutrisi dan bagaimana kita boleh mengelakkan keadaan malnutrisi ataupun tidak cukup nutrisi yang seimbang. Tetapi sebelum itu, kita kembali selepas ini. Kembali lagi dalam Hello Doktor, di mana kami memperbincangkan tentang masalah bantuk dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia. Kami ada 2 pakar di studio dan tadi kami ada banyak membincangkan tentang soal pemakanan yang boleh menyebabkan terbantuknya kanak-kanak. Jadi pemakanan ini sangat penting, pemakanan yang seimbang dan penuh dengan nutrisi. Kalau tak cukup nutrisi itu, Puan Rasha, apakah maksud tak cukup nutrisi? Apakah nutrisi yang diperlukan oleh kanak-kanak terutamanya? Okey. Bila kita sebut tentang kanak-kanak, nutrisi kanak-kanak, the first nutrition, the first food, makanan utama, makanan pertama seorang bayi kanak-kanak ialah susu ibu. Itu sahaja jawapan dia. Selepas susu ibu, pada umur 6 bulan seperti mana yang saya highlightkan tadi, 180 hari perlu diberi makanan pelengkap. Apa itu makanan pelengkap? Ialah apa saja makanan, semua jenis makanan. That's why dalam konteks pemakanan, kita kata makan makanan yang pelbagai. Tidak ada larangan, tidak ada sekatan untuk seorang bayi walaupun dia umur 6 bulan untuk makan pelbagai jenis makanan. Pada umur 6 bulan tu, ibu bapa dah perlu, sebelum umur 6 bulan, ibu bapa dah perlu belajar macam mana nak bagi makan anak. Plan makanan apa makanan pertama yang nak diberi makan anak selain pada susu tadi. Pengenalan kepada makanan yang unsur karbohidrat. Contohnya makanan ruji kita nasi lah. Selalunya kita rakyat Malaysia akan start dengan bubur kan. Bubur. Tetapi perlu belajar bubur yang bagaimana. Bubur yang terlampau cair tidak sesuai. Contohnya lah kita kata kita selalu nasihatkan ibu-ibu, ibu bapa di luar sana, jika nak diberikan bubur pada seorang bayi, jika kita sendukkan, kita cedokkan bubur tu, jika bubur tu terus jatuh daripada sudu tu, maksudnya bubur tu terlalu cair. Tetapi bubur yang tepatnya untuk diberikan pada seorang bayi ialah apabila kita cedok bubur tersebut, dia kekal agak lama di sudu. Itu ialah dari segi kepekatan buburnya. Itu pun penting juga ya. Tetapi tidak cukup dengan bubur kosong. Semestinya kan perlu diberikan makanan protein, ikan, ikan bilis, boleh diberikan daging, ayam, tetapi secara beransur-ansur. Sudah semestinya tidaklah sekaligus untuk kanak-kanak itu diberi makanan semua jenis protein. Perlu lihat kepada unsur-unsur kemungkinan alahan doktor so kita kena bagi makanan secara perlahan-lahan, melihat kepada tahap penerimaan bayi itu kepada makanan tersebut. Kemudian perlu dipelajari juga tentang tekstur makanan. Tidaklah bubur yang cair sebegitu sampai umur 1 tahun. Kita perlu lepas bubur dan bentuk puri yang bentuk yang agak lembut tu, yang selalu setengah ibu tu dia purikan ataupun dikisarkan sekarang ni. Kemudian terus dicincang. Kemudian lepas dicincang, anak dah boleh makan makanan yang agak cincang tu. Kemudian terus makanan yang mungkin berjejari, yang dah ada tekstur. Dia ada pelbagai peringkat lah. Dan perlu perhatian yang banyak lah perlu diambil oleh para ibu bapa sebenarnya. Perlu ada usaha juga. Dr. Faizal sebut ramai yang datang ke klinik dan di situ didapati bila membuat pengukuran ataupun menimbang berat tidak cukup berkadaran dengan umur dia. Jadi apakah kesannya jika kita tidak dapat kenal pasti masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak pada peringkat awal? Apakah kesannya nanti? Bantut banyak implikasi bantut ni. Pertama sekali yang mungkin yang saya akan nampak banyak ialah mudah kena jangkitan. Jadi apabila dia bantut, satu mungkin disebabkan nutrisinya kurang. Nutrisi ni senang boleh bagi dua lah, mikro, makro lah, besar, protein, karbohidrat, lemak. Yang kecil ni kadang kurang zat besi. So dia akan datang dengan darah rendah mungkin anak. Jadi kesan yang pertama tadi senang dapat jangkitan.
Dan benda ni pun jadi satu vicious cycle. Sebab bila dia senang dapat jangkitan, dia sakit, dia tak makan. Jadi lagi dia jadi berterusanlah. Jadi berterusan benda. Ya. Kemudian anak-anak yang bantut ni juga ada juga kajian yang menunjukkan pencapaian akademik dia akan lebih rendah daripada anak-anak yang normal. Dan ini akan ada impak apabila dia dewasa, di mana pekerjaan yang dia akan dapat pun mungkin jenis pekerjaan yang income-nya rendah kalau dibandingkan dengan anak-anak yang normal. Dan ini memang ada kajian, yang tak salah saya di Filipina dia ada buat kajian, kalau anak-anak yang normal ni tingginya 40% chances untuk dapat pekerjaan yang lebih elok dibandingkan dengan anak-anak yang bantut. Jadi impaknya ni berterusan dan panjang. Dan dia bukan hanya pada anak tu saja. Jadi itu kalau kita ambil bantut as a whole lah. Masalah bantut tu saja. Selalunya dia akan ada masalah bantut dan juga ada masalah-masalah lain. Sebab bila kurang zat, bergantung kepada zat apa, kurang zat besi, darah merah kurang dan kita perlu pula tolong dia untuk menaikkan darah merah lah. Selalunya dengan proses pemakanan lah. Tadi Puan Rasha ada sebut masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak tidak hanya berlaku kepada mereka yang datang daripada isi rumah yang berpendapatan rendah. Saya nak sebut tentang demografi. Kalau Dr. Faizal lah lihat di klinik, rata-rata pesakit yang datang, kanak-kanak, adakah mereka daripada segmen masyarakat ataupun populasi yang berbeza? Walaupun mereka datang daripada keluarga yang terdidik, mungkin boleh juga berlaku bantut. Adakah itu realitinya? Boleh berlaku. Macam saya cakapkan tadi, kadang ibu bapa tak sedar yang anak itu ada masalah bantut. Jadi memang ada anak-anak yang daripada kalangan keluarga yang berpendapatan tinggi pun ada masalah bantut. Tapi saya mungkin ni luas sikit, ada juga yang masalah bantut ni ada juga dia akan boleh jadi obes besar bila ini pun salah satu risiko kesan daripada bantut. Apabila besar mereka jadi obes. Jadi ada yang datang ke klinik saya dia kata anak tak cukup makan. Jadi padahal anak dia tu sebenarnya overweight. Jadi apa yang saya nak masukkan dalam konteks bantut ni, pemahaman. Walaupun berpendapatan tinggi tapi mereka tidak faham apa optimum nutrisi ni untuk anak. Literasi di kalangan ibu bapa penting. Okey, baik, kita ada satu laporan khas tentang pengalaman ibu bapa yang mempunyai anak yang terbantut. Jom kita saksikan. Awal-awal tu memang saya macam setakat fizikal kecil normal lah kan, biasalah budak-budak kan. Tapi bila jumpa pegawai pemakanan tu dia kata sebenarnya bantut ni boleh menyebabkan ada masalah pembelajaran juga. Adam, nama penuh dia Adam Khair Hakim bin Muhammad Ridha. Sekarang umur dia 5 tahun. First detect bantut ni masa dia umur 1 tahun 3 bulan. Bila dah 1 tahun 9 bulan dia dah ada garisan yang kuning yang paling bawah tu. So, doktor refer dekat bahagian pegawai pemakanan. Kalau dari si fizikal tak nampak beza sangat. Dan BMI dia normal. Rupa-rupanya bantut ni adalah dia punya ketinggian dengan berat tak ikut umur yang sepatutnya. Sebelum perjumpaan yang ketiga, Adam fit, dia sawan. Disebabkan saya inform yang Adam ada follow up under bantut, informasi itu sangat membantu doktor memudahkan urusan, memudahkan diagnos yang dia ada penyakit GSD. GSD ni penyakit yang berkaitan dengan hati. Nama panjang dia Glycogen Storage Disease. Apa yang dia makan tu, tenaga yang dia masuk dalam badan dia tu tak boleh nak keluar balik. Jadi tenaga yang ada yang sepatutnya digunakan untuk tumbesaran dia tu digunakan untuk menstabilkan gula dalam darah dia. Especially masa tidur. That's why lah dia bantut masa tu. Sekarang Adam kena kawal gaya hidup dia, terutama kena minum susu campur tepung jagung setiap 3 ke 4 jam seumur hidup sebab ini adalah penyakit genetik. Jadi lepas je kita ikut saranan doktor, alhamdulillah dia dah start aktif, dah boleh main, dia dah start nak bangun main dengan budak-budak lain, dah boleh panjat tangga. Kalau ikutkan perkembangan dia masa tu agak slow, tapi alhamdulillah sekarang graf tumbesaran dia dah normal dan dia aktif lah sekarang. Sebenarnya dari segi gaya hidup, dia memberi kesan pada seluruh keluarga.
Maksudnya kami kena tahu macam mana nak jaga dia dan simptom dia hypo, dan kita kena terima kenyataan lah yang gaya hidup Adam dia tak macam orang normal lain, especially masa tidur dia. Masa tidur waktu yang kritikal. So setiap 3 ke 4 jam kena pastikan dia bangun dan minum susu tepung jagung untuk mengelakkan dia hypo dan membantu pembesaran dia masa tidur. Pesanan untuk ibu bapa, jangan jadi macam saya lah. Sebenarnya bantut ni boleh diatasi dan ia bukanlah sejenis penyakit. Kita kena tahu dan kita kena jangan ambil ringan bila doktor cakap anak kita bantut, sebab kalau kita dapat kesan awal, kita boleh bantu pembesaran anak untuk berada di graf normal balik. Dan kalau macam kes saya, alhamdulillah anak saya ada penyakit lain tapi dapat dikesan awal disebabkan saya follow up bantut ni. Itu dia luahan dan saranan seorang ibu yang mempunyai anak yang terbantut. Dan anak itu sebenarnya mempunyai penyakit GSD. Kalau tadi saya berborak dengan doktor dan puan tadi, penyakit ini adalah suatu penyakit yang rare. Tetapi dia dapat mengenal pasti anaknya terbantut kerana pertumbuhan. Betul. Tidak mengikut atau mencapai milestone yang sepatutnya dicapai oleh seorang kanak-kanak. Jadi Dr. Faizal, kami nak tanya juga, apakah penyakit lain selain penyakit yang jarang berlaku, penyakit lain yang boleh menyebabkan bantut? Baik, banyak sebenarnya. Kalau kita boleh pecahkan ikut organ pun saya boleh bagi banyaklah. Masalah dengan kalau ibu tu ada masalah kesihatan sendiri pun, anak lahir kecil pun, lahir pramatang, itu juga boleh menyebabkan dia bantut. Ini macam jantung berlubang, kronik jangkitan paru-paru yang kronik seperti asma yang tak terkawal, sering dapat jangkitan usus, infection atau infection yang kronik, tuberkulosis, TB. Ini semua akan menyebabkan budak tu boleh terbantut. Jadi kalau yang berpenyakit ni ada sebab. Yang saya mungkin nak highlightkan yang bukan ada sebab. Dan saya rasa yang cerita tadi tu yang bagusnya, dia dapat kesan disebabkan dia sedar anak dia tu bantut. Jadi ini yang sebenarnya yang paling penting. Sedar tak sedar anak ni bantut ke tidak. Jadi seperti yang puan cakap tadi, pergi ke klinik kesihatan pun tak ramai sebenarnya. Jadi untuk kita detect benda ni adalah dengan sebab dia tak ada ciri-ciri yang kita boleh nampak. Ya, tetapi kesedaran itu sangat penting dan pastinya insting ibu bapa, naluri ibu bapa juga penting. Jadi kalau kita merasakan anak kita ada sesuatu yang tidak kena, tak salah kita pergi ke klinik dan atau ke hospital untuk berjumpa dengan pakar. Jadi kita nak berbincangkan lebih lanjut tentang masalah bantut dalam kanak-kanak. Selepas ini jangan ke mana-mana. Anda masih lagi bersama saya dalam Hello Doktor, di mana kami memperbincangkan tentang topik bantut dalam kalangan kanak-kanak. Kalau tadi saya bersama pakar-pakar menyentuh tentang faktor-faktor ataupun ciri-ciri kanak-kanak yang mempunyai kondisi bantut ini. Sekarang ini saya nak sentuh pula rawatan yang boleh disarankan, yang perlu diberikan kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah bantut. Saya pergi ke Dr. Faizal dahulu. Baik, bantut ni adalah condition, dia bukan penyakit. So penyebab dia banyak. Untuk saya kena fokus untuk tahu jika ada sebab perubatan, sebab medical reason untuk dia jadi bantut. Yang itu spesifik lah, bergantung kepada penyakit. Tetapi pada masa yang sama, nutrisi itu yang paling penting. Boleh jadi tambahan, boleh jadi punca kenapa budak tu bantut. Dan benda untuk merawat bantut ni pun terjadi dengan masalah yang kronik. Bukan jadi dalam masa tempoh yang pendek. Di rawatan dia perlu pemantauan dan jangka masa yang lama untuk kita tolong. Dan banyak benda ni dia lebih kepada mindset untuk bagi parents lah sebenarnya, ibu bapa untuk faham. Sebab itu mereka yang paling utama terlibat dalam usaha nak merawat bantut. Jadi saya rasa tak perlu saya nak terus kepada penyakit itulah, sebab penyakit yang menyebabkan bantut ni banyak. Seperti yang dalam video tadi itu, masalah dengan hati itu khusus. Jadi rawat itu, tapi pada masa yang sama nutrisi pun perlu optimum. Ya. Puan Rasha mungkin boleh mengulas lanjut tentang rawatan yang perlu diberikan. Okey. Di klinik kesihatan, apabila kita mengenal pasti kanak-kanak mengalami masalah pertumbuhan seperti bantut tadi,
semestinya kes kanak-kanak yang sebegini akan dirujuk kepada pakar perubatan lah, kepada pegawai perubatan untuk disiasat, betul macam doktor sebutkan tadi, untuk disiasat punca. Kemudian dari situ doktor akan membuat rujukan untuk kemungkinan untuk buat ujian klinikal, ya, ujian darah dan sebagainya. Paling penting untuk kanak-kanak kita tengok sama ada kanak-kanak itu cukup tidak mengalami masalah kurang darah merah atau tidak, anemia kita katakan kanak-kanak tersebut, sebab itu first layer kita kena tengok, perlu dibantu. Kemudian dari situ pegawai perubatan akan refer kepada pegawai pemakanan kita di klinik kesihatan. Di situlah pegawai pemakanan akan lihat pola pengambilan makanan harian kanak-kanak tersebut, ya. Apakah menjadi faktor kepada mereka tidak mengambil makanan, apa jenis makanan yang diambil sekarang. Di situ kita akan buat runding cara pemakanan, ya. Dalam runding cara pemakanan seperti mana tadi dia sebutkan, apa yang ibu bapa keluarga makan, itulah yang anak kanak-kanak akan makan. Tetapi dia boleh banyak senario boleh berlaku, ya. Mungkin ibu bapanya makan makanan sihat, tetapi anak tu memang menolak, ya. Menolak sayuran hijau contohnya, kan. Jadi di situ semasa runding cara pemakanan kita akan ajarkan kepada ibu bapa atau penjaga bagaimana untuk menarik minat kanak-kanak tersebut untuk contohnya minum susu. Ada kanak-kanak yang tidak mahu minum susu, ya. Ada kanak-kanak menolak sayur-sayuran hijau, ya. Menolak makanan yang mungkin berwarna merah. Padahal itu mungkin tomato saja pun, kan. Tomato yang dibuat lauk dan sebagainya, kan. Jadi perkara itu yang kita akan ajar. Tunjuk ajar ibu kepada ibu bapa, ya. Tunjuk ajar itu bukan saja dengan cara bercakap, tapi kita juga buat hands on. Kadang-kadang dengan makanan. Juga. Ya, kita dengan adanya makanan, kita tablekan makanan dan kita minta biasanya makan macam mana. Sebab kita nak tengok cara anak tu ambil makanan. Kita akan tengok anak itu ada setengah kanak-kanak dia suka makanan bergoreng. So tidak ada masalah pun. Ada setengah kanak-kanak memang tak boleh tengok makanan yang berair. So di situ kita matchkanlah, kita tengok kalau anak tak nak makan makanan bergoreng contohnya, dia nak suka makanan bersup, maka sediakan, tidak ada salah, kan. Kita kena lihat juga, menilai juga apakah kesukaan kanak-kanak kita. Dan kita boleh mengubah suai, makanan suai, tapi masih lagi boleh sihat, kan, doktor. Jadi pendedahan itu semestinya penting untuk ibu bapa dan juga pendidikan untuk mereka. Apakah mungkin usaha yang dilakukan, inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Puan Rasha dalam mengawal dan mengatasi masalah bantut ini dalam kalangan kanak-kanak? Okey, Kementerian Kesihatan memang mengambil berat tentang isu bantut yang berlaku di Malaysia sekarang. Ya. Apa saja yang kami lakukan, kami sampaikan melalui perkhidmatan ibu dan anak di klinik kesihatan. Bermula daripada ibu menghamil sehinggalah semasa kelahiran dan sehinggalah lahir. Ya. Dan kanak-kanak tadi, jika datang ke klinik kesihatan, kita akan melalui klinik kesihatan kita akan pastikan imunisasinya diberi lengkap. Ya. Kemudian dari segi macam tadilah runding cara kesihatan, runding cara pemakanan sepanjang kanak-kanak itu dibawa ke klinik kesihatan. Dan usaha kerajaan juga Kementerian Kesihatan tidak terhenti di situ. Bukan sahaja di setting klinik kesihatan. Kami juga pergi outreach dan buat di komuniti luar di sana. Terpaksa pergi kepada komuniti, ya, sebab tidak semua ibu bapa yang datang ke klinik kesihatan. Dan tidak salah untuk ibu bapa pergi ke klinik kesihatan ataupun hospital swasta. Di luar sana, komuniti luar sana, itu adalah pilihan ibu bapa. But then saya rasa ramai selain pada Kementerian Kesihatan, agensi-agensi lain, persatuan NGO dan sebagainya boleh membuat outreach kesedaran kepada ibu bapa di luar sana tentang pentingnya pemakanan, memantau pertumbuhan kanak-kanak sebagainya. Itu yang Kementerian Kesihatan nak highlightkan. Dan suka juga saya nak sebutkan bahawa Kementerian Kesihatan sekarang dan juga dengan lebih kurang 16 kementerian lainnya di bawah satu jawatankuasa khas yang dibentuk di bawah kerajaan sekarang, itu jawatankuasa khas memerangi masalah beban berganda pemakanan. Di situ kami kupas, kami bincangkan tentang strategi-strategi yang melibatkan bukan saja Kementerian Kesihatan, ya, juga melibatkan yang tadi kita sebutkan sosioekonomi untuk berbincang. Program. InsyaAllah kita tunggu program yang untuk sentiasalah dijalankan. Okey, jadi baiklah, untuk kata-kata terakhirlah daripada Dr. Faizal dan juga Puan Rasha, secara ringkaslah nasihat dan tips yang boleh diberikan mungkin terutamanya buat ibu bapa di luar sana. Dr. Faizal. Ibu bapa paling penting dalam menangani masalah bantut ni perlu cakna keadaan anak
dan perlu menambahkan ilmu untuk tahu nutrisi yang terbaik untuk anak. Jadi jika boleh selalu datang untuk at least follow up di klinik kesihatan, sama ada awam atau swasta, tak ada masalah. Sebab semua bacaan tinggi rendah semua kita akan ambil dan kita akan pantau. Jadi perlu bawa je dan perlu mendengar dan menerima nasihat. Tidak susah ya, tidak susah. Puan Rasha pula? Okey. First tadi doktor dah sebut, bawa anak ke klinik kesihatan, tak kira kerajaan atau swasta, untuk dipantau kesihatan dan pertumbuhan mereka. Jika tidak ke klinik kesihatan pun, ibu bapa boleh pantau sendiri rumah, beli pengukur, letak di dinding, banyak di pasaran. Just buatkan satu perkara yang menyeronokkan di rumah untuk melihat ketinggian anak yang sedang membesar. So kanak-kanak akan lebih excited ya untuk sentiasa cuba makan. Kemudian jika ke klinik kesihatan kerajaan atau swasta, klinik kesihatan swasta, minta untuk diberi konsultasi tentang interpretasi pertumbuhan kanak-kanak supaya lebih faham. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Faizal dan juga Puan Rasha. Kalau saya boleh simpulkan di sini, amat penting untuk para ibu bapa dan penjaga untuk cakna tentang pembesaran dan perkembangan kanak-kanak agar tidak terbantut, kerana ini akan memberi kesan kepada masa depan mereka. Jadi dengan itu, jangan lupa bersama kami di episod baru minggu hadapan dengan topik kecederaan semasa sukan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.